Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini teacher harapkan semua anak-anak teacher sihat berada di rumah. Pagi ni teacher nak kongsikan subtopik lain baru iaitu darab melibatkan wang. Okey, darab melibatkan wang ni sebenarnya sama macam darab biasa yang kita belajar sebelum ni, cuma yang kali ni dia ada simbol RM. Itu saja beza dia. Okey, maksudnya semua kaedah mendarab yang kita pernah belajar sebelum ini akan diguna pakai. Awak boleh mendarab menggunakan kaedah lazim biasa ataupun awak boleh gunakan kaedah kekisi atau lattice yang pernah kita bincangkan sebelum ni. Jadi, untuk itu kita bincangkan soalan yang pertama dalam buku teks muka surat 125. Dia bagi dekat kita satu soalan iaitu satu paparan gambar iklan. Okay, awak tengok ada macam iklan tawaran menarik musim cuti. Ke mana? Afrika Selatan selama 9 hari 7 malam, dewasa RM12,800, kanak-kanak RM11,060. Kategori kanak-kanak adalah dari umur 2 hingga 12 tahun. Dia tulis dekat bawah tu. Okey, pada satu macam poster iklan tawaran menarik musim cuti. Jadi, soalan dia, awak tengok Encik Lam dan 7 orang rakannya ingin melancong ke Afrika Selatan. Hitung jumlah kos pakej percutian mereka. Okay. Encik Lam dan 7 orang rakannya. Jadi ada berapa orang semuanya? Encik Lam dah seorang dan 7 orang rakannya. Jadi 7 tambah seorang kita akan dapat 8 orang. 8 orang. Encik Lam ni mesti dah dewasa. Jadi bila dewasa, harga untuk percutian seorang dewasa adalah RM12,800. Awak ambil RM12,800 darabkan dengan 8 orang dewasa. Jadi ini adalah contoh jalan kira yang perlu awak buat dalam bentuk lazim. Ada di bawah ni dia bagi. Okey, dia guna lazim, cara lazim biasa. Kaedah lazim biasa. So, sifar darab 8, sifar. Awak perlu ingat, sebarang nombor didarabkan dengan angka sifar, jawapan dia adalah sifar. Okey, itu mesti tahu. Penting. Apa saja nombor didarabkan dengan sifar, jawapan dia sifar. Jadi, sifar darab 8, sifar. Rumah puluh pula, sifar darab 8 pun sifar. Okey, rumah ratus, 8 darab dengan 8, kita dapat 64. 4 di bawah, 6 kita tulis di atas rumah ribu. Kemudian darabkan pula dengan rumah ribu. Darab dulu, baru awak tambah hasil jawapan dengan nombor yang di atas. 8 darab 2, kita dapat 16. 16 tambah dengan 6, kita dapat 22. Jadi kita akan tulis 2 di bawah. 2 satu lagi awak letak di atas rumah puluh ribu. Kita darabkan pula bahagian puluh ribu. 1 darab 8. Kita dapat 8. Kemudian tambahkan dengan 2, kita akan dapat 10. Tulis di bawah. Okey. Jadi hasil jawapan kita adalah RM102,400. Dapatlah jawapan akhir dia. Jumlah kos pakej percutian mereka ialah RM102,400. Jadi, itu kalau 8 orang dewasa. Tengok yang di bawah ni.
Jika Encik Lam ingin membawa isteri dan 5 orang anaknya yang berumur dalam lingkungan 3 hingga 11 tahun, berapakah jumlah wang yang perlu dibayar olehnya? Yang ini awak boleh buat pengiraan sendiri. Awak tengok di sini Encik Lam dan dia nak bawa isterinya. Dua-dua mereka adalah dewasa. Jadi, untuk dewasa, RM12,800 kita darabkan dengan 2 sebab ada 2 orang dewasa. Dan Encik Lam ingin membawa 5 orang anaknya yang berusia 3 hingga 11 tahun. Adakah anak-anak dia termasuk dalam golongan kanak-kanak? Dalam iklan, golongan kanak-kanak adalah 2 hingga 12 tahun. Jadi, 5 orang anak Encik Lam adalah kategori kanak-kanak. Apa yang perlu awak buat lagi? Awak darabkan RM11,060 dengan 5. Jadi kita dapat jumlah harga untuk 5 orang anak Encik Lam. Dah dapat yang itu, awak tambahkan dengan jumlah 2 orang dewasa yang awal awak darabkan tadi. Jadi, hasil tambah kedua-duanya akan dapat jumlah wang yang perlu dibayar oleh Encik Lam jika ingin membawa isteri dan 5 orang anaknya. Okey, itu contoh pengiraan untuk soalan yang di bawah ni. Teacher teruskan lagi untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ada soalan B. Soalan minta kita hitung jumlah kos bagi 29 orang dewasa. Dalam iklan tadi, seorang dewasa berkos dia adalah RM12,800. Jadi kita darabkan dengan 29. Perbezaan soalan ini dengan contoh di atas tadi adalah soalan B ini didarabkan dengan nombor 2 digit. 29 adalah nombor 2 digit. Kita dah belajar mendarab nombor 2 digit. Iaitu awak mendarab ikut barisan. Barisan yang ini kita darabkan dengan nombor 9. Barisan yang kedua kita darabkan dengan nombor 2. Kemudian baru kita ada hasil tambah di bawah ni. Untuk didarab dengan nombor 2 digit, mesti ada operasi tambah. Teacher harap awak tak lupa yang itu. Okey, kaedah mendarab pun sama seperti yang teacher pernah ajar awak sebelum ni. Jadi, pastikan awak mendarab ikut nilai tempat dan ikut hukum yang ditetapkan. Satu lagi pesanan teacher, semasa mendarab nombor 2 digit, perlu letak siap-siap nombor sifar di sini. Okey, ni yang teacher gariskan ni. Awak letak siap-siap untuk mengelakkan awak tertulis nombor di bahagian ini untuk hasil darab dengan 2. Bila kita nak mendarab pada barisan kedua ataupun dengan nombor 2, mesti bermula sebaris dengan nombor 2 ke bawah. Jangan mula bawah nombor 9. Itu antara kesilapan yang sering dilakukan oleh awak. Jadi pastikan jangan lupa untuk menulis sifar di baris kedua sebelum mendarab dengan digit yang kedua. Okey? Jadi awak lepas tu akan darab seperti biasa. Darab macam biasa, awak akan dapat jawapan dia. Selepas ditambah, kita akan dapat RM371,200. Jadi,
Jumlah kos bagi 29 orang dewasa ialah RM371,200. Okey, itu contoh soalan B. Kita tengok contoh untuk soalan seterusnya. Contoh untuk soalan seterusnya, dia bagi dekat kita, oh, gambar rajah saya dekat dalam ni tak nampak lah. Tak apa. Saya sebut dekat awak. Dalam buku teks sebenarnya ada. Okey. Dia suruh kita buat hitung harga bagi 12 set perabot yang sama seperti gambar di sebelah. Gambar di sebelah ini sebenarnya adalah satu set perabot dengan harga RM12,365.88. Okey? Itu sebenarnya. Harga yang ada dekat situ adalah yang ni. Jadi, awak tengok dekat situ, ini adalah set harga, set perabot tu. Dia suruh kita cari 12 set perabot yang sama. Ni, 12 set perabot yang sama. Apa yang perlu kita buat? Harga set perabot ini kita darabkan dengan 12. Jadi kita akan buat bentuk lazim darab 2 digit. Sama macam sebelum ni teacher cerita, pastikan awak tulis siap-siap di sini sifar untuk mengelakkan awak menulis 8 di tempat sifar yang pertama ini. Okey, barisan ini adalah hasil darab dengan nombor 2 dan barisan yang kedua ini adalah hasil darab dengan nombor 1. Jangan lupa yang itu ya. Kemudian kita akan buat operasi tambah. Okey, nombor ini melibatkan wang. Jadi yang soalan ini dia ada titik perpuluhan yang membezakan ringgit dan sen. Dua contoh sebelum ini tidak melibatkan sen. Tapi soalan ini melibatkan sen. Bila melibatkan sen, awak darab dulu macam biasa. Nanti akhir sekali baru awak letak titik berdasarkan bilangan tempat perpuluhan pada soalan. Okey. Awak mendarab macam biasa, awak akan dapat nilai seperti di bawah. Kemudian bila nak letak titik, awak kira. Kita ada berapa titik di situ. Okey. Kita ada 1 titik. Tapi awak bukan kira titik. Awak kira tempat perpuluhan. Awak tengok berapa tempat perpuluhan? 1, 2, baru titik. Jadi awak akan kira dari belakang. 1, 2, baru awak letak titik di sini. Okey? Jadi soalan akhir kita, jawapan dia ada jawapan akhir kita adalah RM148,390.56. Itu adalah harga bagi 12 set perabot yang sama. Okey, itu jalan kira kita. Jadi ini jawapan yang betul. Okey, boleh? Okey, ada satu lagi yang perlu teacher bincangkan dengan awak, iaitu contoh yang ketiga, bila nilai nombor didarabkan dengan 10, 100 dan juga 1000. Apa yang perlu kita buat? Kita gerakkan titik. Kita gerakkan apa? Kita gerakkan titik. Jadi, awak tengok. Contoh ini RM15,629 didarabkan dengan 10. Tak perlu buat bentuk lazim panjang. Awak hanya perlu tunjukkan pergerakan titik
luhan awak. Bila didarabkan dengan 10, gerakkan satu tempat perpuluhan ke sebelah kanan. Dan kita akan dapat jawapan RM156,290. Jika didarabkan dengan 100, gerakkan dua tempat perpuluhan ke kanan. Jika nombor nilai ringgit itu didarabkan dengan 1000, ada berapa titik pada 1000? Ada berapa sifar pada 1000? Bukan titik ya, sifar. Ada 3 sifar pada 1000. Jadi, kita akan gerakkan 3 tempat perpuluhan ke kanan untuk nombor yang didarabkan dengan 1000. Okey, boleh faham? Saya harapkan awak faham dengan contoh yang teacher ceritakan tadi. Dan untuk hari ini, selepas kita bincangkan soalan mendarab tadi, teacher nak awak selesaikan soalan berikut sebagai latihan di rumah awak. Jadi, awak perlu jawab soalan muka surat 126, soalan celik minda nombor 1. Awak jawab soalan A sampai soalan F. Awak jawab soalan nombor 1, A sampai F, dan kemudian awak jawab juga soalan yang di bawah, nombor 2, untuk lengkapkan jadual berikut. Jadual yang di bawah ni, apa yang perlu awak buat? Awak mencari jumlah harga bagi komputer riba. Harga seunit, harga sebuah. Harga seunit maksudnya harga sebuah. Jadi, harga sebuah komputer riba adalah RM3,650.50. Dan awak darabkan dengan 20. Sebab dia suruh awak mencari jumlah harga bagi 20 komputer riba. Okey. Untuk yang soalan tablet pun sama. Ambil harga seunit, darabkan dengan 57. Untuk telefon bimbit pun sama. Ambil harga seunit telefon bimbit, darabkan dengan 100. Dan isikan jawapan di sini. Bila awak mengira, untuk mendapatkan jawapan, pastikan yang soalan ni awak buat bentuk lazim, awak tulis di bawah, okey? Supaya awak tahu macam mana nak mengira untuk bentuk lazim berikut. Jadi saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya ataupun tugasan awak untuk hari ini. Jadi itu saja. Selamat menjawab dan stay at home. Bye. Assalamualaikum.